Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hasri. Dia nak hantar mesej ni. Lebih masa tadi. Okey, tak apa, Ustaz. Masih dalam kawalan masa, insya-Allah. Okey, kita terus ke panel kedua. Kita insya-Allah, sebelum tu saya perkenalkan Profesor Madya Teknologi Profesional Dr. Nur Izura Uzir. Orang Kedah ke Prof ya? Orang Kedah tu sama negeri yang kita lah. Dan beliau kini adalah pengarah pusat co-curriculum dan pembangunan pelajar Universiti Putra Malaysia. Doktor juga pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat sejak tahun 1998. Wih, zaman tahun formasi tu dah lebih dari 1 tahun. Doktor adalah mendapat pendidikan dan kepakaran beliau dalam keselamatan maklumat. Ini security information. Dan mendapat pendidikan dalam bidang sains komputer di UPM dan juga sarjana sains komputer di UPM, dan melanjutkan pengajian di peringkat Dr. Falsafah di York University United Kingdom pada tahun 2003. Doktor juga adalah pengurusi Salwa, Pertubuhan Salwa Kebangsaan Malaysia, Naib Presiden Wadah Pencerdasan Umat, dan juga pengurusi kempen sekeluarga tolak pornografi. Ini boleh kita bincang ni, stop ya. Dan juga merupakan penasihat Lembaga International Family Institute di Turki. Pernah juga berpeluang sebagai ahli lembaga pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN 2018 hingga 2021. Oh, dah habis tempoh. Okey, Doktor. Soalan saya. Okey, kita sembang lah ya. Doktor sebagai seorang pakar sains komputer lah. Apakah ya peranan, sebab peranan ibu dan ayah ni cukup mencabar sekarang. Terutama waktu pandemik ni, ya. Suasana pandemik ni kebanyakan anak-anak di rumah, tak boleh keluar rumah. Bagaimanakah, apakah ramuan ya peranan ibu dan bapa sekarang bagi memastikan contoh ni bapa ni main peranan. Sebab kadang-kadang nampak juga bapa ni sibuk dengan hal masing-masing, main game, bapa pun main game, ya. Sibuk tengok Netflix macam-macam sehingga lupa mengabaikan peranan dia sebagai keluarga. Silakan Doktor. Terima kasih saudara Megah Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan juga yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi yang membuka kita tadi awal pagi tadi, dan seperti mana kita tahu mereka Datuk Seri Wan Azizah terpaksa meninggalkan kita, yang berbahagia Ustaz Hasri Harun pengerusi pertubuhan baharu kita ni, Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. Yang bahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah dan juga member of the Commissioner Independent Permanent Human Rights Commission OIC, dan rakan panelis saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, CEO GPM. Jadi bila saudara Azlan bertanya tentang ramuan ya, ni dah tengah hari ni, ramuan apa kita nak masak hari ni kan. Kalau ibu-ibu fikir masak lah, tapi sekarang ni pun kita lihat pun bapa-bapa pun ramai dah yang pandai-pandai masak belaka kan. Jadi pertama sekali sebelum saya pergi ke situ, izinkan saya mengucapkan tahniah dan syabas atas penubuhan pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang ni. Dan saya amat gembira lah dengan penubuhan ini yang saya rasa kita telah lama bincangkan ya, sebagaimana disebut oleh Tuan Haji Ahmad Azam juga tadi. Dan ini memang tepat pada masanya, tambahan pula dalam zaman kita lihat ya, zaman yang serba mencabar ini, dan kita rasakan dengan inilah memang motonya tu sangat kena, bila motonya bapa penyayang keluarga cemerlang. Memang ini menunjukkan bahawa kecemerlangan, kesejahteraan keluarga itu tonggaknya adalah bapa, dan sokongannya juga dengan kerjasama
ibu. Jadi perlu ada sokongan kedua-duanya. Jadi Salwa, tubuhan Salwa yang memfokuskan kepada advokasi, pencerdasan wanita dan isu-isu keluarga, maka telah lama kita lihat bahawa perlu ada peranan bapa ini perlu diangkat, dipertingkatkan dan diperhebatkan lagi, dan maka Salwa memang menyokong penuh usaha penubuhan sebegini. Baik, kalau kita lihat bagaimana tema Hari Bapa, misal kata contohnya pada tema tahun lepas ya, Bapa Kepemimpin yang tema Hari Bapa, sambutan Hari Bapa oleh LPPKN, Bapa Kepemimpin Keluarga Sejahtera, yang saya kira masih lagi relevan ya, masih relevan sepanjang zaman gitu. Yang mana kita melihat kepada fokus kita kepada peranan bapa dalam situasi semasa tambah-tambah lagi dalam wabak COVID-19 ini, tapi kita bukan hanya nak membincangkan dalam COVID-19 ini, yang memang pandemik ni nampak seperti tidak akan tamat dalam masa yang terdekat, tetapi kita juga perlu melihat secara jangka masa panjang bagaimana peranan bapa untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan keluarga daripada unsur-unsur jenayah domestik, kelangsungan hidup dan sebagaimana yang disebut juga oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan juga oleh YB Zawawi sebentar tadi. Maka kalau kita lihat pun di Malaysia sebenarnya kita telah ada Deklarasi Keluarga Malaysia yang dilancarkan pada 2019 oleh Yang Amat Berhormat ketika itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri, dengan 6 komitmen yang membentuk keluarga sejahtera. Jadi saya kira di sini bila kita bercakap tentang keluarga bapa yang juga merupakan tunjang kepada keluarga ini 6 komitmen yang disebut ini perlu kita angkat dan perlu kita mainstreamkan ya, memperkukuh peranan keluarga dalam pembentukan nilai murni, menekankan kepentingan melindungi hak dan keselamatan keluarga, menyokong usaha memanfaatkan penggunaan teknologi secara bijaksana bagi kita meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan. Ini antara isi-isi penting komitmen dalam deklarasi tersebut. Ini antara yang perlu kita lihat kembali. Ini deklarasi keluarga Malaysia. Kita lihat di negara-negara lain juga ada deklarasi sebegini. Jadi berbalik kepada tadi ramuan yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga, ia memerlukan, tidak dinafikan, ia memerlukan kerjasama ibu dan juga bapa. Kita tahu semua orang bila sebut tentang pendidikan, bila sebut tentang anak, orang nampak ibu selalunya. Ataupun kalau anak-anak nakal lah, ni anak awak lah ni, ayahnya akan kata begitu pada ibunya kan. Anak awak lah ni, lepas tu ibu pun cakap, itu anak awak lah juga, macam itulah lebih kurang ni kan. Tapi peranan kedua-duanya di situ. Kita tahu ibu ni sebagai sekolah pertama anak-anak ya. Dan selalunya dalam hidup, dalam kita mendidik anak-anak ni, ibu dilihat lebih dominan, lebih memberi kita kata apa, lebih memberi komitmennya ke masanya lebih untuk mendidik anak. Secara general kita lihat begitu ya, kerana sejak dilahirkan ibu yang akan berada di sisi anak, mengandung, mendodoi dan sebagainya lah. Jadi pendidikan daripada seorang ibu juga penting sebagai asas dalam kita membentuk syahsiah anak-anak ini daripada pendidikan awal tu. Dan proses ni pun bermula daripada sejak dalam kandungan lagi. Namun begitu kita tidak dapat nafikan peranan bapa ya, merupakan sumber kekuasaan dalam keluarga itu, tidak harus kita ketengahkan ya, kerana bapa menjadi penghubung antara keluarga dengan masyarakat luar dan menjadi pelindung daripada ancaman luar. Maka di sini amat menyedihkan, amat memilukan bila bapa gagal menjalankan amanah, gagal menjalankan tanggungjawab untuk melindungi anak-anak ataupun melindungi wanita dalam keluarga ataupun ialah kanak-kanak dan wanita dalam keluarga itu. Yang kita bila mendengar tentang haruan makan anak dan sebagainya ya, ini antara perkara yang perlu, kerana kesedaran-kesedaran sebeginilah yang perlu kita angkat. Dan bapa juga sebenarnya boleh memainkan peranan sebagai hakim, sebagai pengadil jika berlaku perselisihan. Sebab itulah bapa perlu mempunyai
kita kata apa, judgement yang baik, dan selalunya ini pada bapa lah ya, judgement yang baik ni. Kadang-kadang ibu ni dia emosional sikit, tapi itu bukan sesuatu yang negatif ya, itu adalah satu kelebihan. Perasaan emosional, sentimental ibu tu dia akan melengkapi ya perasaan ataupun sikap bapa seperti itu. Dan ini dikatakan sebagai bapa ni sebagai seorang pendidik dari segi rasionalnya juga. Maka di sini bila kita lihat, bila kita bercakap tentang bapa ataupun kita kata figura bapa tu ya, mengupayakan diri sebagai figura idola bagi anak-anak ya, memberi kasih sayang, yang memberi perhatian, sikap yang tulus dan sentiasa memberi sokongan. Dan sebagaimana yang disebut juga oleh Ustaz Hasri tadi dan juga Tuan Haji Azam ya, dan sebagainya tadi awal-awal tadi. Dan seorang bapa seharusnya berusaha untuk turut terlibat aktif dalam menerapkan nilai-nilai murni bersama anak-anak. Jadi perlu ada luangkan masa berinteraksi dengan anak. Walau sesibuk mana pun kita berinteraksi dengan anak walaupun sebentar. Apa salahnya bapa juga sekali-sekala melihat kita kata apa, kerja rumah anak-anak, pelajaran anak-anak juga, bertanya dan tolong mengajar. Ya, bahagi-bahagilah, mungkin si ayah boleh mengajar matematik ke sains ke, contoh dalam kes saya lah kan, suami saya akan mengajar, saya akan mengajar pula tentang kita kata apa, English ke dan lain-lain lah, begitulah lebih kurang ya, kita sama-sama kita nampak bekerja sama di situ. Dan kita boleh luangkan masa kalau anak yang lebih kecil, anak yang masih kecil ya, untuk melalui permainan, pujian, perlu puji anak-anak ya tuan-tuan, kita perlu puji anak-anak bila dia buat benda yang baik ya, benda yang baik-baik itu kita puji, kita ucapkan terima kasih, beri pelukan kepada anak-anak, dokongan. Yang ni kita selalu lihat memang ibu-ibu selalu buat, tapi bapa-bapa pun kena praktis, kena biasakan juga ya. Saya tak ada untuk lakukan perkara-perkara sebegini dan tanya tentang apa yang dibuat hari ini, apa yang dibuat, kita mendengar. Yang selalunya kita ni kita punya kelemahan adalah kita kurang mendengar. Kalau kita tengok pun dalam movie pun kadang-kadang ada seorang anak yang pernah berkata kepada ayahnya, you never listen. Bila anak cuba bercakap tetapi ayahnya macam asyik duk katalah anaknya tu kecil lagi, tak tahu lagi, tak pandai lagi, ini cerita orang tua. Kadang-kadang kita rasa perkara itu adalah perkara hal orang tua. Tetapi kita kena faham bahawa anak-anak zaman sekarang mereka kadang-kadang lebih memahami perkara-perkara ni. Jadi bila macam tu anak tu dah marah, you never listen, dia kata gitu pada anaknya. Jadi kita cuba elakkan perkara-perkara sebegini dan kita elakkan daripada kita menghina, meremehkan, merendahkan. Macam tu dia lah, anak yang kecil lagi tak tahu, kamu apa tahu, dia memarahi, menempelak anak-anak ya, kerana ini boleh menimbulkan perilaku agresif dan tidak kooperatif kepada anak tersebut ya. Tapi walaupun kita bercakap begini ya, kita lihat bahawa ialah bapa-bapa yang ada dalam program pada hari ini memang bapa-bapa yang cemerlang, yang tidak nafikan memang semua hebat-hebat belaka. Apa yang penting, tugasan yang penting bagi pertubuhan baru kita ni ialah nak reach out ya, nak reach out kepada bapa-bapa di luar sana tu. Ramai lagi yang tidak memainkan peranan mereka sebagai bapa mithali. Kita ada ke tokoh anugerah bapa mithali ya, tokoh bapa mithali saya kita dengar ibu mithali kan. Tapi perlu memainkan peran, kita perlu reach out di luar sana tu. Ramai bapa yang tidak memainkan peranan-peranan seperti yang kita sebut ini ya. Jadi bila dilihat tu kadang orang tanya, kita boleh cakap, kadang kita cakap macam konseptual je ya, bapa kena macam ni, kena macam tu ini, tapi bagaimana caranya, kaedah-kaedahnya. Kadang-kadang orang nak sesuatu yang langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang dilihat kecil tetapi ianya boleh diaplikasikan, boleh diimplementasikan. Apa yang boleh dibuat. Kalau kata kita nak kena mendengar, macam mana kaedah nak mendengar? Memang dah duk dengar, telinga dah duk ada kan. Macam mana nak dengar yang kita maksudkan ni? Jadi kalau saya boleh kongsikan juga, sebenarnya modul-modul pun banyak yang telah dibangunkan. Misal kata, selain daripada modul-modul yang dibangunkan oleh
NGO ya, pihak-pihak ni. Di LPPKN sendiri juga ada menyediakan pelbagai program pembangunan keluarga. Saya ialah sebagai mantan ahli lembaga pengarah LPPKN tu, tapi bukan kerana kita ni orang kata apa, benda yang baik, apa salahnya kita kongsikan kan. Ada modul, contohnya modul pancaran kasih yang memang menekankan kepada kemahiran kebapaan, ya, bagaimana nak kita kata nak berinteraksi, bagaimana kita nak bersikap dengan anak yang kecil, berbeza dengan anak yang remaja, ya. Kemudian ada khusus-khusus parenting at work, keibubapaan kreatif, ada khusus kebapaan dan keibuan, ada lain di situ ya, dan pengurusan, satu lagi ni pengurusan stres juga penting di situ. Ini antara modul-modul, dan banyak lagi. Boleh tuan-tuan dan puan boleh lawati website LPPKN kita untuk dapatkan lebih lanjut. Kita kongsikan, kadang-kadang kita ni bercakap, saya ada ternampak juga di komen tadi kata selain daripada kursus pra perkahwinan, ya, perlu juga ada kursus-kursus begini. Ya, betul. Perlu ada kursus parenting. Kadang-kadang kita buat pra perkahwinan, lepas tu dah lepas kahwin, pasca perkahwinan tak tahu nak buat apa kan, contohnya. Jadi salah satunya adalah kursus-kursus ataupun modul-modul parenting sebegini, dan banyak disediakan yang kita boleh rujuk dan kita boleh cari untuk kita jadikan panduan di situ. Saya rasa itu kot sedikit Saudara Azlan, sedikit untuk pusingan ini.